Ibadah akan kita mulai jemaat bangkit berdiri. Suci, suci, suci. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan padanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Perbuatan-perbuatan Tuhan sungguh ajaib. Hidup kita adalah suatu keajaiban yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian 34. Yesus yang ajaib.
Bapa yang dalam sorga, sungguh kami ucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas segala anugerah-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Banyak keajaiban dalam hidup kami Tuhan, hari lepas hari Tuhan. Kami boleh ada pada saat ini semua karena kemurahan dan keajaiban yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Pagi ini kami setiap anak-anak-Mu Tuhan, Kau panggil ke rumah-Mu untuk beribadah, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami juga mau mendengar firman-Mu. Biarlah kira firman-Mu Tuhan menerangi jalan hidup kami Tuhan. Setiap langkah hidup kami boleh memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, ibadah pada pagi hari ini kami pertaruhkan dalam tangan-Mu untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan diambil dari Mazmur nomor 17 ayat 1 sampai 7. Kita akan baca bersama-sama dari 1 hingga 7. 1, 2, 3. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripada mula kiranya datang penghakiman, matamu kiranya lihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru padamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu padaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Allah, yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Jemaat dipersilakan. Saat ini kita sama-sama mengambil waktu berdoa mohon ampunan Tuhan atas segala dosa dan perbuatan kita yang sungguh sangat menyakitkan hati Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak mohon ampunan Tuhan. Firman Tuhan dari Mazmur 51:19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Bapa yang dalam sorga, saat ini Tuhan, kami semua duduk di hadapan-Mu ya Bapa. Kami menaikkan doa mohon ampunan-Mu atas segala perbuatan kami yang sungguh tidak baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Ampuni kami, sempurnakan kami Tuhan dalam kehendak firman-Mu ya Bapa. Sehingga langkah-langkah kami ke depan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengampunan yang Kau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon ampunan doa ini. Amin. Sungguh pengampunan dosa dari Tuhan adalah suatu anugerah yang begitu besar. Suatu kasih dari Tuhan, kasih yang tak terduga. Mari kita naikkan pujian, kasih tak terduga.
tak terduga. Paduan suara Voice of Grace akan menyampaikan pujian. Persilakan paduan suara Voice of Grace. Setelah paduan suara, kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Yemima Iwangela. Kami akan menyanyikan lagu 10.000 alasan, 10,000 reasons dari yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，大家早上好。 Bingung ya, iya. Nggak ada terjemahnya. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau mengajak kita untuk memperhatikan satu perikop Alkitab dari Yohanes 8 ayat 12 sampai 20. 今天我们要思想的经文是记在约翰福音第8章12到20节。 Saya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia, mungkin nanti Elvi dalam bahasa Mandarin. Bapak Ibu Saudara boleh menyimak ya di Alkitab masing-masing karena saya tidak taruh di slide. Yohanes 8 ayat 12 sampai 20. Yesus terang dunia. Yesus berkata lagi, ini dalam TB2 ya Bapak Ibu, mungkin agak sedikit berbeda. Ayat 12, Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu itu tidak benar." Kata Yesus kepada mereka, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Namun kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan kalaupun aku menghakimi, penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Tidak ada seorang pun menangkap dia karena saatnya belum tiba. 耶稣是世界的光。耶稣又对众人说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”法利赛人对他说：“你是为自己做见证，你的见证不正。”耶稣说：“我虽然自己做见证，我的见证还是真的，因我知道我从哪里来，往哪里去，你们却不知道我从哪里来，往哪里去。你们是以外貌判断人，我却不判断人，就是判断人，我的判断也是真的，因为不是我独自在这里，还有差我来的父与我同在。你们的律法上也记着说，两个人的见证是真的。我是为自己做见证，还有差我来的父也是为我做见证。”他们就问他说：“你的父在哪里？”耶稣回答说：“你们不认识我，也不认识我的父。若是认识我，也就认识我的父。”这些话是耶稣在殿里的库房教训人时所说的，也没有人拿他，因为他的时候还没有到。 Baik, demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini saya mengawali khotbah dengan satu cerita tentang Lightlings. 今天呢，我要以一个故事叫做 Lightling 来开始我的道。 Sorry, boleh slide-nya dibantu? Oke. Jadi Lightlings ini adalah satu kisah cerita yang ditulis oleh seorang bernama R.C. Sproul. 这个故事呢，是由一个作者 R.C. Sproul 写的。 Lightlings itu adalah makhluk kecil bercahaya yang dibuat oleh seorang raja, yaitu Raja Terang. 那么这个小生物呢，是从一个光明之王所创造的，会发亮的一个生物。 Nah, Bapak Saudara, cahaya dalam diri para Lightlings itu merefleksikan cahayanya sang raja. 因为他们身体的光呢，它的光是从那个王放射给他们的。
Mereka hidup bahagia tinggal di sebuah taman yang mana sesekali rajanya akan berkunjung. 那么呢，他们就住在一个花园里，有时他们的王会来探望他们。 Satu hari Lightlings ini memutuskan maunya melakukan apa yang dia mau. 啊，有一天呢，他跟莱克林呢就决定要做他们想做的。 Mereka tidak lagi melakukan apa yang dipintahkan sama raja mereka. 他们不愿意听从王的命令了。 Dan saat mereka nggak mau taat, 啊，就当他们不顺服的时候， saat itu juga cahaya mereka redup. 他们身上的光呢就暗淡了。 Mereka sadar mereka jadi malu dan merasa diri mereka sangat memalukan. 啊，他们发现没有光了，他们就觉得很害羞。 Akhirnya mereka berlari secepat-cepatnya untuk menjauh dari raja mereka. 后来呢，他们因为害羞就跑啊，远离那个王啊。 Mereka tahu kalau ada cahaya berarti ada raja mereka. 因为他们知道，若有光的话，他们的王就在那边。 Jadi sejak itu mereka yang bercahaya ini jadi justru takut sama cahaya. 所以这个本来会有光的生物，现在很怕看到光。 Mereka takut raja mereka tahu cahaya mereka sudah redup. 他们怕他们王知道他们没有光了。 Para Lightlings ini bergerak semakin jauh masuk ke dalam hutan, bagian hutan yang paling dalam. 后来呢，他们就跑啊，跑到进到最深的森林里面。 Bagian yang paling dalam itu semakin gelap sampai mereka tersandung, terjatuh, kaki mereka memar-memar. 因为这个森林很暗，所以看不到前面的路，所以他们就会绊倒，会跌倒，身体充满了伤痕。 Wah, betapa mengerikannya hidup tinggal masuk ke dalam hutan yang gelap itu. 你们可以想象吗？进到这么黑暗的森林，就是多么的可怕。 Tapi bagi para Lightlings yang kabur ini, 但是对于这个逃跑的莱克林呢， kegelapan itu seperti tempat yang aman. 他们觉得在黑暗里他们很安全。 Mereka lebih baik di dalam kegelapan daripada harus ketahuan dan dihukum sama raja mereka. 他们更愿意住在这么黑暗的地方，比起被他们的王发现。 Bapak Ibu Saudara, bukankah ini juga gambaran kita manusia berdosa? 这个也不是描写我们犯罪的人的情况吗？ Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, 当我们犯错了， kita takut ketahuan dan kita sembunyi. 我们怕被发现，所以我们就藏起来。 Kalau bisa kita berlari jauh-jauh dari Tuhan gitu. 我们若能够的话，我们能够跑到远离上帝更远。 Ibarat Lightlings, kita lebih baik tinggal dalam kegelapan di mana semua kesalahan kita tidak perlu kelihatan. 莱克林觉得更好住在黑暗里，使他们一切的犯错都没有被发现。 Dan Bapak Ibu Saudara, ternyata Tuhan Yesus pernah mengkonfirmasi hal ini dalam Alkitab. 原来主耶稣在这里也已经曾经确认过。 Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 19. 约翰福音3章19节，他这样说。 Di sana Tuhan Yesus mengkonfirmasi bahwa memang manusia itu naturnya lebih menyukai kegelapan daripada terang. 是主耶稣曾经说，人啊更倾向黑暗，比起倾向光， Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. 因为他们所行的都是恶。 Tuhan Yesus bilang kan, siapa yang berbuat jahat membenci terang. 耶稣说，凡犯错的、作恶的，就怨恨光， Supaya perbuatan jahat mereka tidak tampak. 使他们所犯的罪别人看不到。 Dan Bapak Saudara, Yesus tahu dunia ini dipenuhi kegelapan. 耶稣也知道这个世界充满了黑暗， Dan Yesus tahu manusia nggak bisa keluar dari kegelapan itu kalau sumber terangnya nggak datang. 而且耶稣也知道，若这个光没有来的话，人是离不开这个黑暗的。 Manusia yang dalam dunia yang gelap ini punya harapan lagi waktu Yesus datang. 这个住在黑暗里的人，当耶稣这个光来的时候，他们重新得到了盼望。 Dan harapan itu semakin nyata waktu Yesus bilang, "Akulah terang dunia." 而当耶稣说我就是世界的光，这个盼望就更清楚了。 Kayaknya slide-nya agak berubah ya. Oke.
Nah, Bapak Saudara, waktu Tuhan Yesus bilang, "Akulah terang dunia," ini bisa dipandang dari dua perspektif. 当耶稣说我是世界的光，有两个看法。 Orang bisa melihat waktu Yesus bilang, "Akulah terang," itu sebagai sebuah ancaman. 当耶稣说我是世界的光，有些人觉得这个一个威胁， Seakan-akan dia datang untuk mensenteri kita, menyinari kita, menerangi kita untuk memperlihatkan dosa-dosa kita yang banyak. 就是说他来了要照亮我们，看到我们所做的一切恶事。 Ini ya, datang untuk nerangin semua kesalahan kita gitu, untuk bilang kayak bentar lagi dihukum nih, kan kelihatan semuanya. 你们看，他们就会说：“哎，你做错了，我要把它照起来，使大家知道。” Sehingga bikin orang takut. 使人觉得怕。 Tapi untungnya Tuhan Yesus bukan datang buat nakut-nakutin kita gitu ya. 但是我们感谢上帝，我们的耶稣来不是来要恐吓我们， Yang Yesus katakan justru sebuah ajakan untuk pulih. 耶稣的来就是邀请我们，使我们能够恢复， Sebuah ajakan untuk ayo keluar dari kegelapan. 要叫我们来从这个黑暗里出来吧。 Yesus bilang, "Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam 因为 kegelapan, 耶稣说：“凡跟随我的，不再走在黑暗里， melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." 乃是他将拥有生命的光。” Nah, Bapak Saudara, apa yang Tuhan Yesus nyatakan ini sangat bermakna dalam buat kehidupan kita. 当然，耶稣所讲的话对我们的生活非常有意义。 Tapi untuk melihat benar-benar maknanya kita perlu tahu dulu waktu Yesus ngomong itu lagi di mana dan kapan. 你更要了解这一句话的深的意思，你要知道耶稣什么时候、什么情况下讲这样的话。 Bapak Saudara, pada saat itu konteksnya orang Yahudi lagi merayakan Hari Raya Pondok Daun. 耶稣讲这一句话的时候呢，犹太人正庆祝这个祝棚节。 Mereka di Hari Raya Pondok Daun itu biasanya bikin gubuk-gubuk gitu ya, terus mereka tinggal di situ mengingat waktu mereka lagi di padang gurun. 那么呢，他们在这个节日，他们做了很多小小的茅屋，就会回想上帝怎么样带领他们。 Nah, di malam puncaknya mereka akan menyalakan 4 pelita besar. 那么这个节日的最后一个晚上，他们将会灯亮4个灯光。 Jadi di bagian bait Allah itu ada namanya pelataran wanita, halaman tempat batas para wanita gitu ya. 那么在圣殿里外面呢，有是给妇女坐的地方。 Di setiap sudutnya ada 4 pelita yang tinggi dan besar. 那么每一个角落呢，就有很大的这个灯光。 Itu kalau dinyalakan seluruh kota Yerusalem itu kelihatan. 他们点亮这个光呢，整个这个耶路撒冷都能够被照亮。 Jadi memang perayaan ini bukan hanya mengenang waktu mereka tinggal di padang gurun, tapi mengenang bagaimana Tuhan menerangi jalan mereka di padang gurun. 这个节日呢，不是单单他们回想上帝的同在，乃是想到上帝怎么样带领他们经过旷野。 Jadi terang dari pelita itu tuh menggambarkan terangnya Tuhan, keselamatannya Tuhan. 所以这个光呢，代表上帝的同在和上帝的拯救。 Selain itu dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, 那么在这个律法书和先知书里， terang itu memang secara konsisten menunjuk kepada Allah dan keselamatannya. 那么这个光呢，始终就是指向上帝和他的救恩。 Misalnya dalam Yesaya 9 ayat 1, kalau Bapak Ibu ingat ya, ini ayat Natal biasanya dikatakan, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. 以赛亚书9章1节这样说：在黑暗中行走的百姓看见了大光，住在死荫之地的人有光照耀他们。 Jadi orang-orang Yahudi pasti paham lagi, anget-angetnya tuh mereka mengingat Tuhan adalah terang. 就在那个时候，他们就很清楚，还会想到上帝就是光， Terutama para ahli Taurat dan para orang Farisi. 更是这些文士和法利赛人。 Mereka paham banget kalau terang itu mengingatkan mereka kepada Allah. 他们很清楚，这个光就是上帝。 Jadi dalam suasana atau hari-hari itu harusnya ingatan akan Allah adalah terang itu lagi
panas-panasnya, hangat-hangatnya gitu ya. 所以在这个节日呢，他们的思想里很清楚知道，这个光就是上帝。 Nah menariknya dalam suasana itu setelah 1 hari ya, jadi kan ada malam puncak. Nah besoknya Tuhan Yesus datang ke bait Allah gitu. 但是这个节日那个晚上过后呢，第二天呢，耶稣又回到圣殿了。 Di ayat 8 di pasal 8 ayat 20 tadi dibilang Yesus berdirinya dekat perbendaharaan. 这里第8章写到，耶稣呢站在殿里的库房。 Nah itu letaknya di pelataran wanita tadi. 这个库房就是在那个女妇女坐的院子的地方。 Tempat yang dengan sengaja mereka mengingat bagaimana terang itu adalah Tuhan gitu ya. 他们就在那边回想，知道上帝就是那个光， Kebaliknya saya bilang ya, Tuhan adalah terang maksudnya gitu ya. 上帝就是光。 Nah di tempat itu Tuhan Yesus menyatakan dirinya, akulah terang dunia. 就在那个地方，那个时候，耶稣告诉他们：“我就是世界的光。” Jadi dengan kata lain Yesus ini mengklaim dirinya di hadapan orang Farisi bahwa dia Allah, dia Tuhan. 所以呢，就在法利赛人面前，主耶稣自称他就是光，他就是上帝， Dia adalah pihak yang berotoritas menyelamatkan dunia, menerangi dunia. 他是有权威的照亮这个世界。 Orang Farisi mestinya paham, 法利赛人应该明白， makanya mereka nggak terima. 但是呢，他们不接受。 Di ayat 13 mereka bilang kesaksian Yesus itu nggak benar. 所以13节他们说：“你的见证是不是正式的？” Mereka tidak terima Yesus mengklaim dirinya sebagai Allah. 他们不能够接受耶稣说耶稣是这个光。 Tapi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya orang-orang Farisi ini beruntung sekali. 其实如果你们想啊，这个法利赛人很幸运， Sang terang itu ada di depan mata mereka. 这个光就是站在他们的面前， Tapi mereka tidak mau percaya. 但是他们不相信。 Jangan-jangan itu juga terjadi pada kita ya. 可能也发生在我们身上。 Terang itu ada di dekat kita, ada di depan mata, tapi kita nggak mau percaya. 这个光已经在我们面前了，但是我们不愿意相信。 Tapi Bapak Ibu Saudara, hal ini harusnya semakin membuat kalimat Yesus berikutnya itu semakin dalam maknanya. 其实耶稣讲的下一句话，能够更深深的解释这个他讲的光。 Tuhan Yesus bilang gini kan, siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. 因为耶稣说：“跟从我的，就不在黑暗里走。” Nah Bapak Ibu Saudara, berjalan dalam kegelapan itu di dalam kitab Yesaya itu menunjuk kepada hidup yang kelam, suram, jauh dari Allah ya karena dosa. 这里叫做黑暗，以赛亚书就描写这个黑暗是黑暗又阴沉的情况，远离上帝的时刻。 Selain itu dalam Taurat, berjalan dalam gelap berarti tidak akan beruntung. Itu bagian dari kutuk buat umat yang gak mau taat. 但是在生命记怎么解释这个黑暗呢？就是不亨通。 Jadi memang berjalan dalam gelap itu menggambarkan hidup yang dikuasai dosa. 为什么不亨通呢？因为他们的生活被他们的罪所辖制。 Nah, mari kita berpikir sejenak. Kira-kira kalau ngomong soal berjalan dalam gelap, apa yang terlintas dalam pikiran kita? 现在我们想一想，当我们在黑暗里走的时候，你的思想里想做什么呢？ Apakah kita masih berjalan dalam gelap? 我们还在黑暗里走吗？ Apakah kita membayangkan hidup berjalan dalam gelap itu seperti melakukan dosa-dosa yang terlihat secara fisik? 或者你觉得你在黑暗走的时候呢，因为呢你犯了极大惊人的罪， Berjalan dalam gelap berarti itu hidup yang berzina, mencuri, merampok. 你们所想的黑暗，可能就是人家看得到的，可能你犯奸淫啦，你偷啦， Menipu, melakukan KDRT, 或者你骗人啦，有暴力事发生。 apalagi sih?
selingkuh, 或者呢偷情、 mabuk-mabukan, 醉酒， nggak pernah ibadah, 不愿意来上圣殿敬拜， nggak pernah baca Alkitab, 也不愿意读圣经， banyak ya. 很多。 Setuju nggak Bapak Ibu? Itu semua perbuatan gelap. 你们同意吗？这一切就是在黑暗里做的事。 Ya, kita semua pasti setuju itu harus ditinggalkan. 我们当然同意这一切，我们都必须放弃。 Dan mungkin banyak dari kita yang bilang, itulah saya sekarang udah nggak lagi hidup berjalan dalam kegelapan. 可能也有人说：“哦，我已经不走在黑暗了。” Tapi jangan-jangan kita bilang gitu karena tolok ukurnya cuma dosa-dosa yang spektakuler. 你们敢这样说？可能你们这个黑暗犯罪的标准，就是好像被人能够看到很惊人的恶事。 Bapak Saudara, berjalan dalam kegelapan itu nggak melulu soal dosa-dosa yang spektakuler yang kelihatan secara fisik. 其实讲到黑暗，不是只有你能够做人家看得到你所做的恶而已。 Yang kalau dilakukan tuh kelihatan orang. 我们所做的错事能够被人看到， Tapi kegelapan itu bisa jauh lebih halus dan seringkali tersembunyi. 但是这个黑暗好多时候非常的精细，被隐藏的看不到。 Apa contohnya Bapak Ibu? 它的例子什么呢？ Rasul Yohanes menuliskan begini dalam 1 Yohanes 2 ayat 9. 约翰一书第2章这样说。 Siapa yang berkata bahwa ia ada dalam terang tetapi membenci saudaranya, ia ada di dalam kegelapan sampai sekarang. 这里告诉我们，凡说他在光里的，却恨他的弟兄，其实他还住在黑暗里。 Membenci itu kan kayaknya nggak spektakuler lah ya, nggak kelihatan soalnya. 你恨一个人，这不是一个惊人的事，因为人家都看不到， Cuma ada di dalam hati dan pikiran gitu ya. 只有在你的心和你的思想里。 Bapak Ibu, kita dapat menipu banyak orang dengan bilang saya nggak membenci. 你可以骗人，你说我不会恨人， Tapi percayalah kalau itu benar-benar terjadi, Tuhan tahu betapa gelapnya hati dan pikiran kita. 但是你要知道，上帝很清楚知道我们的心有多黑暗。 Nah Bapak Ibu, waktu percakapan ini terjadi, ada satu kejadian sebelumnya yang terjadi antara Tuhan Yesus dan orang Farisi. 其实，在这个事情，耶稣说世界的光之前发生了一件事情， Dari gambarnya udah ketebak lah ya. 你们猜就猜到了。 Ahli Taurat dan orang-orang Farisi baru saja menyeret seorang perempuan yang kedapatan berzina. 我们这个事件呢，就是法利赛人和文士正在抓住一个行淫的妇人， Mereka mau menghakimi perempuan ini di hadapan Yesus dan banyak orang. 他们在耶稣和众人面前要定这个妇人的罪。 Tapi Yesus menjawab, siapa yang tidak berdosa, dia yang pertama melempar batu pada perempuan 但 ini. 是耶稣说，你们中间没有犯罪的，可以先拿石头打这个女人。 Nah, saat itu juga semua orang ya satu persatu mulai mundur Bapak Ibu. 讲了以后呢，一个一个这些人啊就走开了， Bagus juga ya mereka sadar bahwa nggak ada yang nggak berdosa. 也是好哦。他们知道没有一个人是没有罪的。 Terus Tuhan Yesus bilang sama perempuan yang kedapatan berzina itu, 后来耶稣就跟这个妇人讲， Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. 我也不要定你的罪，你去吧，不要再犯罪了。 Bapak Ibu, Tuhan Yesus yang punya otoritas menghakimi malah mengampuni. 你们知道吗？耶稣有这个权威来惩罚、来定罪，但是他却饶恕了。 Di ayat 16 tadi kan kita baca Tuhan Yesus bilang kalau aku menghakimi, penghakimanku itu benar. 耶稣在刚才我们读的经文，若是我定罪是真的， Tapi Yesus lebih ingin menyelamatkan dan memulihkan mereka yang terperangkap dalam kegelapan. 但是耶稣更盼望比起定他们的罪，他更盼望能够救他们脱离这些罪。 Akhirnya terlihat yang lebih gelap bukan hidup perempuan yang berzinah itu. 后来我们就能够清楚，
这个黑暗不是单单在这个妇人身上看得到， Yang lebih gelap adalah hati dan pikiran orang-orang Farisi yang menghakimi menurut ukuran manusia. 更黑暗的就是这些用人的标准来定人的罪，这个法利赛人的心和思想。 Bapak Saudara, seseorang bisa tampak religius, rajin ibadah, bahkan dihormati secara sosial, tapi tetap berjalan dalam kegelapan. 一个人啊，外表上能够看到很属灵，大家都尊敬的人，还可能他还走在黑暗中。 Ini terjadi kalau pikirannya tidak benar-benar diterangi oleh firman Tuhan. 这样子会发生，因为他的思想、他的心还没有真正被上帝的话照亮。 Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan Yesus bilang akulah terang dunia, kita harus melihat hal ini. 所以呢，当上帝说我是世界的光，我们就要看这一点。 Terang Kristus bukan hanya menerangi tindakan kita yang terlihat secara fisik, 基督的光不是单单使我们所外表所看到的罪能够被显现出来， tapi juga menembus ke dalam hati dan cara kita memandang sesama. 但是它也刺透我们的心，能够看到我们对人的看法是怎么样的，态度怎么样。 Nah, saya mau kesaksian dikit nih. 我要做一个见证。 Waktu di kampus saya pernah melakukan, jadi kan kita ada namanya tim tata meja Bapak Ibu Saudara. 在神学院有这个美心美家呀， Iya, jadi kita siapin piring, sendok buat seluruh mahasiswa dan 我 dosen. 们有这个任务，就是要排好这个桌子、放盘子等等。 Nah, setiap tim tata meja itu ada leadernya, ada ketuanya. 当 Gitu. 然有一个组长， Semoga ini kakak tingkat saya nggak nonton ya. 希望组长不要看哦。 Jadi yang jadi leadernya itu kakak tingkat saya, namanya Tit, gitu, sensor. 然后他的名是这个。 Satu kali saya melakukan kesalahan. 有一次呢，我犯错了。 Biasa kalau kita tata meja mesti datang lebih awal. 普通的我们要整理这个桌子、翻菜，我们一定要提早来。 Saya udah diingetin tapi saya terlambat loh. 他们已经提醒我了，我还是迟到。 Jadi jadi leadernya ini marah, 所以组长就生气咯。 tapi dia marahnya diem. 但是他发脾气却安静。 Dia musuhin saya hari itu. 我输赢呀， Musuhin saya hari 哇， itu. 他不要跟我讲话。 Wah, saya berasa nih kan, ekspresinya udah jelek nih mukanya nih kan. 哇，我看他的脸色不对啦， Saya berasa, aduh, salah dikit aja diginiin gitu. 我心里很讨厌的。哎呀，犯这么小的错，你对的脸这样子。 Tapi waktu lagi ngerasain ya dimusuhin, 但是我那个时候被他这样子对待，我的心啊， itu entah kenapa di pikiran saya tuh tiba-tiba datang berbagai banyak kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan kepada saya. 哇，我的心啊，所想的这个组长曾经所犯的错，都在我的心中了，脑海里。 Saya pikir gila nih orang, dia udah pernah kayak gini, pernah kayak gitu, pernah kayak gini, tapi saya kompromikan gitu. 我觉得这个人啊，曾经做错这个，做错这个，我所以跟我这个思想妥协。 Ada begitu banyak rasanya kesalahan dia yang saya tuh, oh udahlah ampuni aja gitu ya. 我觉得他犯了这么多的错事，我却愿意原谅他。 Tapi giliran saya lakukan satu kesalahan, saya dimusuhin gitu. 但是我只做了一个小小的错事，他就这样歧视我。 Jadi kalau saya lihat, waktu saya lihat mukanya itu ya, saya jadi ikutan kesel deh. 所以我看到他的脸啊，我就心就很不爽快。 Muncul banyak ide-ide cemerlang Bapak Ibu Saudara. 哇，就出现很多好的这个ide apa ya？ aduh，叮。 Jadi saya pikir, gimana caranya saya mempermalukan orang ini? 哇，我的想法，我怎么样来对付他，使他害羞， Gimana caranya dendam ini terbalaskan gitu. 使我这个仇恨能够爆出来。 Saya pingin orang-orang juga tahu bahwa dia tuh banyak kesalahannya sama saya gitu. 我觉得人人都知道这个人做错很多事， Jadi di dalam hati dan pikiran ini udah merancangkan hal-hal yang gue giniin aja kali ya, gue gituin aja kali ya. 所以心中很多计划怎么样来对付他。
Tapi untungnya saya sudah banyak baca Alkitab, Bapak Saudara. 哎呀，感谢主，我常常读上帝的话。 Setiap kali kebencian itu muncul, ada suara yang mengatakan, udah stop. 每一次这种怨恨的态度出现，有人说停止， Marah boleh, kesel boleh, tapi benci nggak boleh. 你可以生气，但是你不要恨。 Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah merasakan hal yang sama atau sedikit sama. 可能你们也曾经有这样的经历。 Misalnya kita lagi ke gereja mau ibadah, ada orang yang kita sebel gitu. 可能要来教堂敬拜时，哎，看到我们讨厌的人， Yang nggak konsen kitanya, dia mah konsen-konsen aja. Kitanya yang gusar hatinya kan, ngapain sih dia datang gitu. 你有这样的心，其实那个人都没有事情，是你心中使你挣扎，很不爽。 Padahal kan dia juga datang mau ibadah ya Bapak Ibu 其 Saudara. 实他来也是要敬拜神， Dia datang bukan untuk memperlihatkan diri kepada Bapak Ibu biar Bapak Ibu kesel gitu kan. 他来教会不是在你面前显耀， Mungkin dia datang bahkan mau mengakuin dosa di hadapan Tuhan. 可能他来就是在上帝面前，他要认罪。 Tapi saking gelapnya hati dan pikiran kita selalu negatif. 但是因为我们的心这样的黑暗，我们就很快的论断人。 Semenjak saya pelayanan pun gitu ya, ya banyak lah ya namanya sebagai hamba Tuhan tuh kadang kita celahnya lebih besar menghakimi sesama Bapak Saudara. lebih cepat apa Lebih besar 哦， kesempatan untuk menghakimi 是在 sesama. 我这侍奉的生活里，我也发觉到，我们有更多的时候能够容易论断人。 Karena kita seakan-akan tuh bisa melihat, wah orang ini kayak gini, orang ini kayak gini, kita menilai gitu kan. 我们就会衡量这个人是这样，那个人是这样。 Tapi bulan ini 2 kali Musa Hardi ngomongin hal yang sama saya. 这个月周牧师讲了2次，只有这个有关的事。 Ini disclaimer dulu, saya nggak ada ngadu apa-apa beneran Bapak Ibu Saudara. 我不是向你们告状啊， Entah kenapa Tuhan memakai Musa untuk mengungkapkan kalimat itu kepada saya gitu. 不知道为什么上帝使用牧师向我说这句话。 Musa lagi cerita, terus Musa bilang, saya juga merasa diri saya nggak jauh lebih baik dari orang lain. 啊，牧师说，我也觉得我不比别人更好。 Musa tahu, Musa sadar dirinya nggak jauh lebih baik dari orang lain. 牧师很明白了解，他不比别人好。 Lah apalagi saya gitu ya. 我觉得，更何况是我呢？ 2 kali Musa ngomong kayak gitu di kesempatan yang berbeda. 那么在2个不同的时候，牧师讲了这一句话， Ya itu sangat menegur untuk saya melihat, iya saya juga nggak lebih baik dari orang lain. 是在很指责我。我也发现，我也是不比别人更好。 Yesus aja mengampuni, kenapa saya menghakimi? 耶稣都愿意饶恕人，我为什么要论断呢？判断他呢？ Tapi biasanya kita selalu ketika kita bergumul, entah kenapa ada selalu yang mengingatkan dalam diri kita ya. 但是我们感谢神，当我们有挣扎的时候，有些事能够提醒我们。 Kita lagi saat teduh ditegur sama firman Tuhan. 我们领袖的时候，上帝的话指责我们，提醒我们。 Dan kalau hal itu terjadi, Bapak Ibu bersyukurlah. 若真的有这样的事发生，你要感恩， Itu tandanya kita hidup dalam terang firman 就 Tuhan. 证明你就是活在上帝的光里。 Nah Bapak Saudara, kegelapan itu enggak juga, berjalan dalam gelap itu enggak juga ngomongin soal hal-hal yang kelihatannya jahat, dosa gitu yang enggak boleh dilakukan gitu ya. 其实我们讲到这个黑暗，不是一定要讲到犯错啦、犯罪的事。 Di dalam kitab hikmat, 在智慧书里， berjalan dalam gelap itu juga menunjuk kepada perbuatan bodoh, perbuatan tanpa hikmat yang enggak disadari gitu ya. 活在黑暗里，不是单单说犯什么大罪，乃是因为你是愚昧，没有智慧。 Ya, misalnya yang sudah ditulis ya, jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Orang bodoh berjalan dalam kegelapan gitu. 就是说，恶人啊，他们愚昧人就走在黑暗里，他们不知道什么是使他们跌倒。 Maksudnya gini, orang fasik alias orang bebal gitu ya, kalau bodoh nggak enak ya. Orang bebal itu dia jalan dalam kegelapan dan nggak tahu apa yang salah dalam hidupnya. 这些恶人就是这些愚昧人啊，
他们坐在黑暗里，他们也不知道他们犯了什么错。 Dia hidup dalam kebodohan tapi bukan tanpa pengetahuan. Hidupnya tidak bijaksana gitu. 他是愚昧，但是不是说没有知识的人哦，但是他们没有智慧， Saya sebutnya pola pikirnya gelap. 就是他们的心态黑暗。 Apakah kita punya pola pikir yang gelap, Bapak Saudara? 我们的心，我们的思想是黑暗的吗？ Soalnya kita kalau makan ngambilnya tuh banyak buat nanti biar kenyang gitu ya. 比如说，哇，你看到东西这多多的呢，你又吃不完， Padahal di otak udah tahu itu gak sanggup menghabiskannya, tapi mumpung ada, udah kita kumpulin aja dulu. 其 Gitu 实 ya. 你的思想知道我一定吃不完，但是你就是趁机会要拿多多的。 Seakan-akan kita hidup untuk makan, bukan makan untuk hidup. Gitu. 事实就是说我们是为了吃而活，不是活为了吃。 Saya rasa itu Wah, pola pusing. pikir yang gelap ya. 这就是黑暗的思想。 Iya, benar ini susah ya. Iya, lupa, aku bingung. Atau pola pikir gelap kita karena kita terlalu negative thinking melihat ke masa depan gitu ya. 或者呢，黑暗的思想就是我们对将来很悲观， Pokoknya kita terlalu takut, aduh nanti kalau begini gimana, begitu gimana, saya mesti apa gitu. 我们一直很怕。哎呀，如果是这样怎么办呢？如果是那样怎么办呢？ Gelap gak bisa melihat bahwa ada Tuhan yang memelihara. 我们的思想暗大，我们都看不到上帝会看顾我们。 Misalnya, boleh saya ya. Misalnya kita memandang anak sebagai investasi jangka panjang. 啊，比如说你把你的孩子啊当做你长期的投资， Atau kita menimpakan semua cita-cita, harapan, tanggung jawab kita yang belum terselesaikan di masa lalu, kita timpakan kepada anak-anak kita. 或者你将你的梦想啊，你还没有达到的一切都托在你孩子身上。 Akhirnya kita mengarahkan anak kita itu menurut keinginan kehendak kita. 所以呢，我们就照着我们心所愿意的去培养我们的孩子。 Bapak Saudara, ketika hidup kita diterangi oleh Yesus, 当我们的生命被耶稣所照亮， maka bukan hanya perbuatan yang jahat yang perlu kita tinggalkan, 那么我们不单单要放弃看得到的错误， tapi juga pola pikir yang tidak bijak, yang seringkali kita anggap normal. 就是说我们不够智慧的思想，我们常常把这件事当作正常。 Kalau kita mengenal Kristus dan mengikut Dia, Dia akan memberi kita hikmat untuk hidup dalam kebenaran. 当我们认识耶稣，我们相信他，他就会给我们智慧。 Kita jadi bijaksana memikirkan menanggapi sesuatu. 我们对某一件事，我们处事对人，我们都有这个智慧。 Kita dituntun melakukan hal-hal yang baik. 他带领我们做好事， Kita berjalan dalam terang. 我们就能够走在光明中。 Nah, jalan yang kita tempuh dalam mengikut Yesus itu kan terang ya. 因为我们跟随耶稣，那么我们的道路就光。 Kalau benar-benar ikut sih ya itu. 这是要真心的跟随才算。 Kalau melenceng ya mungkin jadi gelap. 如果你又歪去那边，歪去那，又回到黑暗里了。 Tapi di jalan yang terang itu kita pasti yakin dan jelas ujungnya kemana. 你走在这个光明之路，我们知道终点是什么？ Ujungnya kemana Bapak Ibu? 终点是什么呢？ Ke dalam kehidupan yang kekal. 就是进入永生。 Jalan yang terang itu ujungnya hidup dalam kehidupan bahagia bersama Tuhan. 这个光明道路的终点，就是以后跟上帝同住那种喜乐。 Dan itu jelas sekali. 这个很清楚、很正确的。 Maka coba kita pikirkan, sudahkah terang Kristus itu benar-benar menyinari cara saya berpikir, cara saya berbicara, cara saya bersikap. 所以呢，我们要好好去反省，上帝的光是否已经照亮了我们所想的、我们所讲的、我们所做的。 Nah Bapak Saudara, kegelapan ya agak bertumpuk ya dia ya. Kegelapan itu bukan cuma melingkupi hidup kita sendiri ya Bapak Saudara. 这个黑暗啊，不是单单属于我们个人的生活而已，
tapi menyelimuti seluruh dunia ini. 但是笼罩了全世界。 Enggak apa-apa, next aja. Boleh tolong dibantu next. Ya, kita tahu dunia kita, Indonesia bahkan dibilang Indonesia gelap. 我们知道很多人说印尼国家是黑暗的， Gelap bukan karena nggak ada matahari, gelap karena pemerintahnya ya susah dikatakan lah ya. 不是说因为没有阳光，这是我们政府政治的政策。 Dunia ini gelap karena masih banyak peperangan. Bapak Saudara. 世界是黑暗的，因为发生很多的战争。 Bukan lagi memperebutkan wilayah, tapi juga udah nggak mikirin kemanusiaan. 不是只有要霸占地方，但是没有人道了。 Gelap, bahkan cowok sama cowok pun dianggap sebagai nggak apa-apa gitu. 暗道同性恋他们都愿意接受。 Gelap karena masih begitu jomplang gitu, kesenjangan sosialnya. 黑暗呢，因为贫富之别还是很大。 Dan dunia ini membutuhkan terang Kristus. 这个世界很需要基督的光。 Nah Bapak Saudara, dalam kisah Lightlings yang tadi di awal saya ceritain, 刚才我们讲的这个莱琳的故事里， mereka tuh udah beradaptasi tuh hidup dalam kegelapan. 他们在黑暗里，他们已经适应了这个黑暗的生活。 Tapi tiba-tiba mereka lihat ada cahaya yang begitu bersinar terang. 哎，忽然间他们看到有很大的光， Beberapa Lightlings itu kabur karena pikir mateng dah ada raja kita datang gitu. 有些莱琳就逃跑了。他们说：“哎呀，王来了。 Tapi yang lain penasaran dan cari tahu apa sih terang itu. ”但是有些还是很好奇，这个光到底是什么呢？ Lalu mereka lihat terang itu ternyata asalnya dari seorang bayi Lightlings. 哎，他们发现这个光原来是从一个婴孩子莱琳出现的。 Dia bercahaya terang, beda dari Lightlings yang udah redup. 他这个婴孩，这个莱琳发光的很亮， Di situ ada bapak Lightlings, ada ibu Lightlings. 有莱琳之父，有莱琳之母。 Bapaknya bilang, 那么他的父亲说 ini bukan anak saya, 这个不是我的孩子， ini anak dari Raja Terang. 是这个光明之王的孩子。 Dia mengirimkan anaknya buat kita. 他差派他的孩子给我们。 Dan para Lightlings yang redup itu akhirnya menyadari, 后来呢，那个已经暗淡的莱琳就醒悟过来， nggak ada kegelapan yang begitu dalam sampai rajanya nggak bisa kirim terang. 没有极盛的黑暗能够挪去他的王的光。 Saat itu para Lightlings yang datang akhirnya sujud kepada bayi Lightlings. 后来呢，这些莱琳就匍匐在这个婴孩莱琳的前面。 Dan seketika itu juga cahaya mereka merekah lagi. 就在那个时刻，他们的光又开始发亮。 Karena terpantul dari cahaya bayi Raja 因为 Lightlings 从 ini. 这个婴孩的光，他们反射到他们的身上， Mereka sadar bahwa raja mereka nggak mau mereka hidup dalam gelap. Bapak 他 Ibu. 们才知道他们的王啊不愿意他们住在黑暗里。 Tapi raja juga nggak mau nakut-nakutin mereka dengan datang sendiri gitu. 他个王也不要亲自来，要使他们吓倒。 Raja kasih kesempatan untuk mereka bercahaya lagi. 王给他们机会重新发出光， Ketika mereka bercahaya lagi, mereka senang banget. 当他们觉得他们会发光了，好高兴啊！ Dan mereka langsung bubar, mereka pergi kasih tahu Lightlings yang tadi kabur. 那么他们就分散去告诉其他还在黑暗里居住的莱琳。 Mereka bilang kita nggak perlu takut lagi sama kegelapan, sama terang gitu ya. 他们说：“哎，我们不必再怕这个光了。 Raja pengen kita hidup dalam terangnya. 我们的王要我们活在光里。 Lagi pula lebih baik dari hidup dalam terang daripada hidup dalam gelap. 当然，活在光里比在黑暗里更好。 Dan demikian juga yang Kristus lakukan dalam kehidupan kita. 基督也同样这样对待我们。 Tuhan Yesus dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku. Nggak bisa ya boleh? Nggak bisa. Maaf. Iya, maksudnya Tuhan Yesus itu dikirim loh buat kita, buat menerangi dunia yang gelap ini. 上帝差派主耶稣来照亮我们和这个世界。 Dia lahir, dia mati, dia bangkit buat kita.
他诞生，他死，他为我们复活， Dan apakah itu cukup? 够吗？ Belum cukup. 还不够。 Kristus yang adalah terang itu ternyata memanggil kita untuk menjadi terang. 那么我们这个光的耶稣呼召我们也成为光， Bukan berarti kita semua akhirnya jadi Tuhan. 不是说以后我们大家都变成上帝， Tapi maksudnya Tuhan mau kita memancarkan terang kemuliaannya. 但是呢，上帝盼望我们能够散发他的光， Dia pengen kita jadi terang buat dunia ini juga. 他要我们在这个世界成为光。 Matius 5 ayat 14 mengatakan, kamu adalah terang dunia. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapamu yang di sorga. 马太福音第5章告诉我们，耶稣说：“你是世界的光，你要在人面前行这个善行事，使别人看到你的行为，荣耀归给上帝。” Mari kita membagikan terangnya. 但愿我们能够把他的光散发出来。 Kita berdoa. 我们来祷告， Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. 我们要感谢你的话， Tolong kami untuk menjadi anak-anak terang. 求你帮助我们能够成为光明之子， Supaya semua orang boleh mendapatkan terang Kristus. 使大家都能够得到基督的光。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督的名祷告，阿门。 Karena dosa, dunia terperangkap dalam kegelapan. Tapi Tuhan Yesus, Sang Terang Dunia datang, membawa terang itu pada kita. Kita naikkan pujian, Yesuslah terang dunia. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kembali meneguhkan kami bahwa di dalam Tuhan Yesus adalah terang hidup itu, terang yang sejati. Dan sekarang kami mau hidup di dalam terang itu, dan dimanapun kami berada, biarlah terang itu boleh nyata dalam kehidupan kami. Baik kami ada di tempat kami tinggal, di rumah kami, atau di tempat kami bekerja, di tempat dimanapun kami berada. Biarlah kehadiran kami boleh membawa terang itu, terang Tuhan yang memenuhi hati kami. Sehingga dimanapun kami berada ya Bapa, kegelapan itu sirna. Tuhan, kami sadar memang tidak mudah, tapi kami percaya dengan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, tunduk kepada pimpinan Roh Kudus, Tuhan memampukan kami untuk menjadi terang dunia dimanapun kami berada. Kami berdoa buat semua jemaat GPMRI di seluruh Indonesia. Biarlah dimanapun mereka berada, di kota, di desa-desa, bahkan di sudut-sudut desa, mereka pun punya pengajaran yang sama, yaitu menjadi terang dunia. Tuhan, biarlah sekali lagi dimanapun umat Tuhan berada, secara khusus jemaat GPMRI, boleh terus menjadi terang dunia. Kami berdoa buat Indonesia, secara khusus berdoa buat anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan. Biarlah mereka juga dapat menyatakan terang itu di tengah-tengah tempat di mana mereka bekerja. Biarlah melalui kehadiran mereka, kegelapan boleh sirna dan menjadi terang. Kami berdoa biarlah Roh Kudus yang menolong mereka. Kadang-kadang ada banyak tantangan-tantangan, ada banyak godaan-godaan, tetapi biarlah sekali lagi dengan pertolongan Tuhan, dengan tekad untuk membawa terang itu ke dalam dunia ini, Tuhan pasti memampukan setiap anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan untuk menjadi terang. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat setiap kami yang hadir, biarlah kami pun juga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi terang. Makasih Bapa. Kami berdoa saat ini buat keluarga yang sedang berduka. Kami berdoa buat Pendeta Hardi, Pendeta Dani, dan keluarga. Tuhan sudah memanggil orang yang mereka cintai, yaitu Semu, Ibu Gembala kami, yang sudah kembali kepada Tuhan. Bapa, biarlah penghiburan dan kekuatan dari Tuhan, Tuhan terus berikan kepada mereka. Malam ini masih ada ibadah tutup peti, biarlah kami boleh hadir bersama-sama untuk memberikan dukungan kami, kekuatan dan penghiburan. Dan besok hari Senin akan dilakukan pemakaman. Tuhan juga yang memimpin semua rangkaian kegiatan pemakaman ini, dari keberangkatan dari rumah duka sampai di tempat pemakaman. Bapak, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak. Biarlah keteladanan yang sudah kami lihat dari seorang Semu, seorang ibu gembala yang mengasihi dan memperhatikan, dan yang ingin supaya kami sebagai jemaat bertumbuh. Biarlah kami terus belajar untuk menjadi seorang yang mengasihi Tuhan, seperti yang sudah diteladani oleh
Semuhardi. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga mungkin di antara kami masih ada yang merasa kehilangan orang-orang yang kami cintai. Biarlah peneguhan dari Tuhan sendiri yang Tuhan terus berikan kepada kami. Ada kekuatan yang terus Engkau curahkan kepada kami untuk menjalani hidup kami sehari-hari. Saat ini kami berdoa untuk anak-anak sekolah yang sedang menghadapi ujian ataupun ulangan akhir. Bapak, biarlah semangat untuk belajar Tuhan berikan kepada mereka, sehingga mereka bisa mendapatkan hasil nilai yang diharapkan. Lulus dengan baik, dengan angka yang memuaskan. Tuhan, kami sadar lebih daripada angka, bagaimana hidup daripada anak-anak itu boleh terus memiliki hati yang mengenal Tuhan dan yang bertumbuh di dalam Tuhan. Dan biarlah kami sebagai papa mama, sebagai orang tua, kami mau terus menolong mereka supaya mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga sampai mereka dewasa memiliki hati yang takut akan Tuhan. Bapak, kami percaya ada dana yang Engkau akan sediakan bagi mereka yang akan berpindah dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA atau SMK, dari SMK SMA ke perguruan tinggi, membutuhkan dana yang cukup besar. Kami berdoa kiranya Tuhan juga yang mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan, sehingga anak-anak bisa sekolah meneruskan pendidikan mereka. Dan biarlah sekali lagi Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan mereka, sumber pertolongan kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat setiap kami dengan segala pergumulan kami. Biarlah pertolongan itu hanya kami andalkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, inilah doa syafaat kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mas, silakan duduk. Jemaat dikasih Tuhan, berapa banyak berkat yang sudah kita terima dari Tuhan. Tiada terhitung. Saat ini kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita iringin pujian dengan pujian di dalam kasih Tuhan. Sembahan bisa diberikan lewat transfer atau lewat kotak persembahan yang ada. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga,
Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, kalau sampai hari ini kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk datang ke rumah Tuhan, untuk menikmati semua yang boleh kami terima dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk nafas hidup, untuk rezeki, berkat, maupun kesehatan. Walaupun dalam seminggu-minggu kemarin kami ada sakit, tapi Tuhan memberi kesembuhan, memberi kami kekuatan, sehingga bisa melalui hari demi hari dengan baik. Saat ini sebagai ucapan syukur kami berikan persembahan. Terimalah Tuhan persembahan ini boleh dipakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah yang kekal, anugerah Tuhan Yesus Kristus yang berkelimpahan, pimpinan, penyertaan, penghiburan, dan kekuatan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam minggu ini GPMBRI Kemurnian bersama dengan banyak gereja lain, juga STT, bahkan lembaga-lembaga pelayanan mengalami kedukaan yang sangat karena kepergian daripada Semu Hardi. Guru Injil Deborah Sem telah tutup usia di usia 78 tahun dan saat ini sedang disemayamkan di Rumah Duka Grand Haven. Tadi malam, hari Sabtu, dan nanti juga pada hari Minggu malam ini dan besok pagi ada ibadah duka. Mari sama-sama terus mendukung di dalam doa keluarga, kerabat-kerabat sekalian, bahkan kita semua yang kehilangan figur seorang hamba Tuhan yang setia dan telah menjadi berkat sekalian. Gereja, majelis, jemaat mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang tinggal. Di antara kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini ada saudara-saudari yang baru pertama kali juga hadir di dalam ibadah. Ada 3 orang yang ada di dalam contekan saya ya, semoga betul ya. Ada Dr. Hijanto dan NC. Betul ya. Boleh nggak kalau nyaman bangkit berdiri? Kalau nggak nyaman juga nggak apa-apa. Boleh di antara kita dokter? Nah ya. Thank you ya. Dr. Hijanto dan SNC datang dari Singkawang ya. Jadi teman-teman yang dari Singkawang boleh nanti setelah ibadah ngobrol bareng ya. Ngomongin coipan yang ngomongin mie ya. Mana tahu cocoknya nyambung ya. Juga selain dari Pak Hijanto dan NC ada juga Ibu Meli ya. Temannya Ibu Yuliana, boleh kalau masih bersama kita di sini? Nah ya, selamat datang ya Ibu Meli.
Kalau Ibu Meli belum memiliki gereja, komunitas untuk beribadah bersama, kami dengan senang hati menyambut Ibu Meli untuk boleh terus beribadah bersama-sama. Thank you ya. Ada berita sukacita, ya, berita pernikahan. Setelah diumumkan selama beberapa minggu, tidak ada sanggahan. Haleluya, ya. Jadi Tepen sama Sasa siap diberkati di hari Sabtu depan. Tadi di bawah sudah jadi penyambut. Jadi Bapak Ibu jangan tanya yang mana orangnya ya. Tadi udah disambut ya. Hari Sabtu 24 Mei 10 pagi ya. Akan ada pemberkatan. Bagi yang tidak berhalangan, yang ingin sama-sama mendukung, menyaksikan, mari sama-sama kita dukung anaknya Pak Suryanto dan Bu Hera ini ya. Terus yang berikutnya ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus ya. Di tanggal 29 Mei, hari Kamis pagi 9.30. Satu kali ibadah dengan tema Kapan Indonesia Dipulihkan. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Riki Batlayar ya. Nggak usah pakai pertanyaan refleksi, judulnya udah pertanyaan ya. Jadi datang ya, jangan udah libur juga nggak datang ya. Nanti dijewer sama Tuhan Yesus yang mau naik ya. Berikutnya ada e-poster untuk minggu depan. Belum. Save the best for the last ya. Udah ada di belakang orangnya ya. Sebelum itu dulu ya, hari Minggu kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan lagi dengan tema masa lalu, apakah penjara atau pelajaran, yang akan disampaikan oleh Guru Injil Hendrawan. Nggak tahu siapa itu ya. Ya. Tanggal 25 Mei ya, hari Minggu. Ada pertanyaan refleksi. Pertama, pengalaman manis manakah di masa lalu yang masih menjadi sumber sukacita kita? Yang kedua, pengalaman pahit mana yang masih menghantui kehidupan kita? Ya, semoga disiapkan dulu pengalaman manis dan pahitnya, sama-sama kita bahas minggu depan. Nah, yang terakhir ada pengumuman mengenai webinar kesehatan yang akan disampaikan oleh. Ya, selamat siang semuanya. Ya, saya hanya menyampaikan sedikit terkait dengan adanya webinar kesehatan. Jadi masih 2 minggu lagi, tapi di hari Selasa 3 Juni malam ya. Jadi rekan-rekan diusahakan ikut. Itu kita akan mengadakan webinar. Jadi dari bidang diakoni dan pemerhati sudah rutin ya mengadakan ceramah kesehatan begitu. Tapi ini sifatnya lewat Zoom ya, makanya namanya webinar. Itu temanya gangguan psikis dan depresi. Nah, mungkin teman-teman rekan-rekan di sini merasa baik-baik saja ya, tapi ternyata depresi itu tidak segampang itu. Contohnya kita depresi, kita nggak tahu bagaimana. Nah, nanti di sini akan kita kasih tahu bagaimana tandanya depresi, apa gejalanya, apa bahayanya, dan bagaimana kita sebagai anggota bisa menyingkapinya ya, menolong untuk orang-orang yang di sekitar kita, mungkin keluarga kita, teman kita ya yang mengalami depresi. Nanti akan disampaikan oleh Dr. Darian Alfa Cipta, dia spesialis kesehatan jiwa ya. Jadi nanti di situ ada pemaparan materi, kemudian ada sesi tanya jawab. Jadi diharapkan jemaat semua dapat menghadiri webinar ini. Nanti akan diinfokan link Zoom-nya melalui WhatsApp GP Pemberi Kemurnian. Oke, sekian dari Diakonia, terima kasih. Demikian wawancara jemaat, silakan bersatu dulu, Tuhan Yesus memberkati.